Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhan ceritaku. Cerita seram malam mistik Bro-Fi, bayang hitam terasa klasik. Di sebalik pohon rahasia berdetik, malam ini jiwa jadi panik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua para penonton dan pendengar live cerita seram malam mistik Bro-Fi daripada seluruh Nusantara. Apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama yang akan Bro-Fi kongsikan kepada anda pada malam ini adalah mengenai misteri di puncak Gunung Angsi. Bagaimana kisahnya? Jom kita layan. Assalamualaikum buat Bro-Fi dan seluruh para penonton dan pendengar malam mistik Bro-Fi sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, jutaan terima kasih saya ucapkan sekiranya perkongsian yang tak seberapa ni terpilih untuk disiarkan di live malam mistik Bro-Fi. Mohon maaf jika gaya penulisan saya agak santai atau ada kekurangan dari segi tahap seramnya. Namun apa yang ingin saya kongsikan ni adalah pengalaman benar yang masih berbekas di ingatan sehinggalah ke hari ini. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2018. Waktu tu tular berita tentang pendaki yang hilang berhari-hari di kawasan hutan simpan sebelum ditemui dalam keadaan bingung. Ramai yang skeptikal, termasuklah saya. Saya fikir takkanlah bukit yang orang kata laluan santai pun boleh sesat sampai seminggu kan? Takkanlah pusing-pusing tempat yang sama. Rupa-rupanya Tuhan nak tunjuk sekejap saja bila saya sendiri terkena. Kejadian ni berlaku ketika saya nekat untuk melakukan solo hiking ke Gunung Angsi di Negeri Sembilan ya. Saya tiba di kaki bukit sekitar jam 6.20 pagi. Suasana di kawasan parkir yang dikelilingi pokok getah tu sangat gelap dan suram. Walaupun ada beberapa buah kereta lain, kedudukan kereta saya ni agak tersisih ke belakang. Jadi, sedang saya sibuk menyarung kasut dan menyumbat roti coklat dalam beg, tiba-tiba telinga saya menangkap bunyi siulan yang halus. Bunyi siulan lah kan? Bunyi tu panjang dan seolah-olah dia mengejek saya. Bunyi itu datangnya daripada arah barisan pokok getah yang gelap di hadapan saya. Jadi saya pun tersentak. Siapa pula yang bersiul pagi-pagi ni kan? Siapa pula yang rajin nak mengusik pagi-pagi buta ni kan? Bisik hati saya lah. Jadi tanpa fikir panjang, saya pun teruslah menghempas pintu bonet kereta Azia saya dengan kuat. Kedegang. Sajalah nak kasih amaran yang saya ni bukan penakut kan? Permulaan pendakian berjalan dengan lancar. Orang punyalah ramai dan macam suasana pasar malam. Sesak sampai nak memotong pun kena bagi isyarat. Jadi saya sempat sampai ke puncak, ambil gambar sekeping dua untuk simpanan peribadi dan bukti dekat mak yang saya memang pergi bersukan, bukan tidur rumah kawan. Kemudian saya ambil keputusan untuk teruskan perjalanan ke arah trek yang lebih jauh ke dalam hutan.
maka di sinilah segalanya mula berubah. Sekitar jam 10.15 pagi, saya mula rasa tak sedap hati. Perasaan saya telah melalui satu kawasan pokok besar yang dahannya meliuk. Dahannya tu meliuk pelik sebanyak 3 kali. Pada dahan tu ada kain-kain lusuh yang terikat. Mungkin kesan aktiviti pemujaan atau penanda lama lah kan. Jadi suasana yang tadinya riuh dengan suara orang tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Masya Allah, bunyi cengkerik pun tak ada. Jadi saya rasa seperti berada dalam dunia yang kosong, seolah-olah saya seorang saja manusia yang tinggal di bumi ini. Saya pun berhenti, minum air dan saya membaca ayat kursi untuk menenangkan jiwa yang makin kacau tu. Panik lah kan. Semasa dalam perjalanan turun, sekitar jam 11.30 pagi, kaki saya mula terasa berat yang amat sangat. Beratnya kaki aku ni, kenapa ni? Padahal saya dah biasa mendaki gunung yang lebih tinggi daripada inilah kan. Tiba-tiba satu bunyi dengusan yang kasar kedengaran tepat di belakang telinga saya. Ia bukan suara manusia, tapi bunyi seperti nafas binatang buas yang sangat besar. Ketika tu darah saya dah tersirap dah. Peluh jantan mengalir laju, bukan sebab penat tau, tapi sebab takut yang teramat sangat. Jadi saya pun larilah sekuat hati tanpa menoleh belakang. Namun sebaik sampai di satu kawasan terbuka, pandangan saya dikepung oleh satu asap hitam yang pekat. Masya Allah, suhu dekat situ menjadi semakin panas, seolah-olah ada kebakaran besar di sekelilingi saya tu. Sedangkan saya tahu tak ada api pun dekat situ. Saya pun menjerit Allahu Akbar berkali-kali sambil merempuk asap tersebut. Yang anehnya, sebaik saja melepasi kawasan tu, asap tersebut hilang dan saya kembali berada di puncak utama. Saya terduduk, menangis kerana terlalu penat dan keliru. Ingat dah berakhir? Punya belum. Saya nak turun tapi saya tak jumpa jalan keluar. Masya Allah. Laluan yang tadi saya naik dengan mudah tiba-tiba hilang dari pandangan. Jadi saya pusing-pusing di tempat yang sama hampir 20 minit. Dan saya pun berlutut di atas tanah, merayu pada Allah supaya ditunjukkan jalan pulang. Ya Allah, Ya Allah, aku telah disesatkan. Ya Allah, tunjukkan aku jalan pulang. Ya Allah. Jadi serta-merta selepas doa tu, angin kuat yang tadinya menderu tiba-tiba berhenti. Dan di depan mata saya tegak berdirinya papan tanda arah turun yang dari tadi saya cari tapi tak nampak. Masya Allah. Saya sampai di bawah dengan keadaan yang sangat daif. Botol air mineral di kedai bawah tu saya teguk 3 botol sekaligus. Jadi sebelum sempat saya membayar tu, saya dah togak dulu air botol tu. Makcik kedai tu pandang je saya macam pandang orang gila tau. Hei, kamu ni dari mana? Dari mana ni, dek? Dah tengah hari sangat ni. Orang semua dah lama turun. Tegur makcik tu. Saya ketika tu kan hanya mampu terdiam aja. Mulut saya terkunci untuk bercerita. Jadi selepas membayar, saya pun terus memandu pulang dan tidur hampir 12 jam. Sejak hari itu, saya tak pernah lagi berani untuk mendaki seorang diri. Sekian. Terima kasih. Baik, kita pergi kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni tajuknya adalah Lembah Bayang.
kisahnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua para penonton dan pendengar Malam Mistik Profile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rizal. Kisah yang ingin aku kongsikan ni berlaku sekitar setahun yang lalu, ketika aku baru saja berjinak-jinak sebagai pemandu e-hailing, kereta lah, secara sambilan untuk menambah pendapatan. Malam tu, sekitar jam 11.30 malam, aku ni baru saja selesai mengantar penumpang ke sebuah kawasan pendalaman di pinggir Hulu Langat. Sebaik saja penumpang turun, telefon bimbit aku ni tiba-tiba meragam. Alamak, aplikasi navigasi Waze untuk tak berfungsi tau. Skrinnya ni hanya menunjukkan pusingan loading yang tak berkesudahan. Aduh, isyarat telefon pula mati sepenuhnya. No service. Jadi, tanpa arah tujuan, aku nekat untuk memandu terus mengikut gerak hati. Jadi, aku pun memasuki sebuah jalan lama yang diapit oleh ladang kelapa sawit di kiri kanan. Suasananya sangat suram. Hanya lampu kereta aku yang membelah kegelapan malam yang pekat tu. Jadi sedang aku membelok di sebuah selekor tajam, tiba-tiba bulu roma aku ni berdiri tegak. Alamak, kenapa? Perasaan seram yang amat sangat menyerbu masuk dalam sanubari aku ni. Jadi aku cuba beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Namun mata aku ni terpaku pada satu susuk di hadapan. Susuk apa? Di bawah remangan cahaya bulan, aku nampak dengan jelas seorang wanita berambut panjang, memakai jubah kusam berwarna kelabu keputihan, sedang berjalan perlahan di bahu jalan yang sunyi itu. Siapa yang berjalan dekat tengah hutan macam ni waktu tengah malam ni? Bisik hati kecil aku lah. Aku tak beranilah masa tu. Aku tak berani untuk memperlahankan kenderaan. Aku luruskan pandangan ke depan, buat-buat tak nampak. Namun, sebaik saja kereta aku melepasi lembaga tu, satu bau haruman bunga melo yang sangat kuat menerpa masuk dalam ruang kereta menerusi corong pendingin hawa. Allahu Akbar. Ia bukan bau wangi yang menyenangkan, tapi bau yang menyesakkan dada. Bau tu wangi sangat. Jadi aku pun segeralah aku melipat cermin pandang belakang supaya aku tak terpandang apa-apa yang menumpang di tempat duduk belakang. Ketika tu jantung aku ni berdegup kencang bak rentak gendang perang. Beberapa kilometer kemudian, aku nampak sinar lampu biru berkedipan di depan. Sekatan jalan raya, roadblock. Aku rasa masa tu aku rasa lega lah yang amat sangat kan. Jadi ketika tu seorang anggota polis muda menghampiri tingkap kereta aku. Kata polis tu, "Selamat malam cik, dari mana nak ke mana ni?" Tanya anggota tersebut dengan nada ramah. "Tuan, saya baru lepas hantar penumpang. Tapi tuan, suara aku terketar-ketar. Tadi kat belakang sana ada seorang wanita lah tuan. Dia berjalan sorang-sorang. Pakaian dia putih, rambut dia panjang, tak jauh daripada sini tuan." Jadi anggota polis tu memandang ke arah jalan gelap yang baru aku lalui tadi itulah. Dia terdiam sejenak. Lalu dia menoleh ke arah rakannya yang lain. Tiba-tiba seorang lagi anggota yang sedang berdiri berdekatan bersuaralah, "Wanginya bau bunga. Encik pakai minyak wangi apa ni?" Anggota yang menahan aku tu tadi terus berubah riak wajah dia tau. Dia berbisik perlahan, "Pontianak lah tu, Pontianak." Dia kemudian menepuk pintu kereta perlahan. "Cik, jangan berhenti lagi cik, jalan terus. Depan tu ada simpang 3, ambil kanan, itu jalan terus ke lebuh raya. Jangan toleh belakang lagi ya." Jadi setibanya di kawasan perumahan aku di Shah Alam, ketika tu jam dah menunjukkan pukul 2.15 pagi. Suasana taman sangat sunyi.
Sebaik saja aku melangkah keluar daripada kereta di dalam Porsche, 4 ekor kucing jalanan yang selalu aku beri makan, tiba-tiba dia mengerumuni aku tau. Biasanya mereka akan mengiau manja minta makanan, tapi malam tu berbeza. Si Tom-Tom, Waalaikumsalam Abi, terima kasih hadiah Abi. Si Tom-Tom, kucing jantan yang paling berani, tiba-tiba dia menegakkan bulu belakang dia ni dan bunyi kucing lah kan, kucing marah kan, ke arah pintu pagar rumah yang masih terbuka. Matanya tajam memandang ke satu sudut luar di luar pagar tu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berdiri dekat situ. Sebenarnya aku dah faham isyarat tu. Ia memberi isyarat sesuatu yang mengikut aku pulang. Aku tak mahu membawa benda tu masuk dalam rumah dan mengganggu isteri serta anak-anak yang tengah tidur. Jadi, aku ambil keputusan nekat. Aku masuk semula ke dalam kereta, aku kunci pintu dan aku hidupkan enjin seketika untuk mengecas telefon. Alhamdulillah ketika tu wifi rumah masih dapat dikesan. Jadi aku pun segeralah membuka YouTube, membuka YT channel merah, dan memasang bacaan Ayatul Kursi dan surah Ruqyah dengan kuat. Jadi dalam keadaan ketakutan dan keletihan yang amat sangat tu, aku akhirnya terlelap di kerusi pemandu. Pagi tu aku tersedar apabila cermin kereta aku ni diketuk. Rupa-rupanya isteri aku berdiri dekat luar dengan wajah penuh kehairanan. Abang, kenapa tidur dalam kereta ni? Kan dah sampai kat rumah. Aku pun tersenyum tawa lah sambil aku menguap kan. Saja je lah sayang, nak cari suasana baru kan. Jadi lepas tu aku pun teruslah melangkah masuk ke rumah. Aku capai tuala dan terus mandi dengan air kolah yang sejuk. Kisah wanita di lorong sunyi tu aku simpan kemas dalam ingatan sebagai satu pengajaran bahawa kita tak pernah benar-benar sendirian di dunia ni. Kisah ni hanyalah perkongsian pengalaman. Benar atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting, sentiasalah memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke mana saja kita. Baik. Kisah yang ketiga ni bertajuk Penunggu Tangga Rumah Wak Siak. Macam mana kisahnya Wak Siak ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua warga Malam Mistik Profile serta para penonton dan pendengar sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Profile jika perkongsian ni terpilih untuk disiarkan di live yang menjadi kegemaran peminat kisah seram. Terima kasih. Nama aku Rina. Bukan nama sebenar ya. Aku ingin mengimbau kembali satu memori zaman kanak-kanak yang masih segar di ingatan aku ni, iaitu sekitar awal tahun 90-an. Keluarga aku ni bukanlah orang senang. Ayah aku ni bekerja sebagai tukang kebun, manakala ibu pula suri rumah tangga yang menguruskan kami 7 beradik. 7 beradik. Rezeki kami datang apabila ayah dilantik menjadi tok siak di sebuah masjid kayu lama di pinggir sebuah kampung di Johor. Jadi, disebabkan tugas ayah, kami ni diberikan keizinan lah untuk mendiami sebuah rumah kayu 2 tingkat yang terletak betul-betul di sebelah masjid. Senang katalah, buka pintu rumah dah nampak menara masjid. Namun ada satu lagi jiran yang lebih dekat dengan kami. Hanya 15 langkah dari dapur rumah kami je terbentangnya kawasan perkuburan lama yang sangat padat. Masjid tu sendiri merupakan warisan seni bina Jawa yang sudah berusia lebih seabad.
Kayunya hitam pekat, ukirannya halus tapi menyimpan 1001 misteri. Sebagai anak kecil, hidup di antara masjid dan kubur adalah rutin biasa bagi kami. Sehinggalah peristiwa malam salakan anjing tu berlaku. Kejadian berlaku sewaktu aku berumur 11 tahun. Malam tu ayah dan ibu perlu ke kampung sebelah untuk menziarahi nenek yang sedang sakit tenat. Jadi aku ni diamanahkan menjaga 3 orang adik lelaki aku. Imran 8 tahun, Idlan 6 tahun dan si bongsu Izzat 3 tahun. Semua kecil-kecil lagi. Jadi oleh kerana perasaan takut yang mula merayap, aku tak beranilah mengajak adik-adik tidur dekat bilik atas. Jadi aku pun membentang Toto di ruang tamu, tepat di hadapan pintu utama. Kalau apa-apa jadi, senanglah aku nak lari keluar kan. Bisik hati akulah. Sekitar jam 11 malam, ketika kami baru saja terbuai mimpi, suasana sunyi malam tu dipecahkan dengan suara lolongan anjing yang sangat panjang. Ia bukan di kejauhan, tapi suaranya seolah-olah berada tepat dekat telinga. Tiba-tiba, pintu kayu rumah kami bergegar. Bunyi salakan anjing berubah menjadi ganas. Jadi kedengaran apa tahu? Kedengaran seperti sekumpulan anjing liar sedang mencakar-cakar pintu rumah, seolah-olah dia nak merempuh masuk. Astaghfirullahalazim. Selak kayu pintu kami ni bergoyang hebat. Ketika tu, ketakutan kami tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kami 4 beradik berpelukan di atas Toto. Menangislah kami semahu-mahunya. Tapi kan, apa yang pelik, si kecil ni, Izzat ni, tak memandang ke arah pintu. Mata je dia ni terbeliak memandang ke arah tangga kayu yang menuju ke tingkat atas. Dia tutup muka dia dengan tangan kecil dia tu sambil menggigil hebat tau. Dia menunjuk ke arah kegelapan di atas tangga. Astaghfirullahalazim. Mujurlah tak lama kemudian kedengaran bunyi deruman motor ayah. Ya Allah. Sebaik saja lampu motor menyuluh halaman, bunyi anjing tersebut hilang sekelip mata. Ayah hanya berkata itu mungkin anjing liar yang mengejar kucing, dan kami pun melupakanlah peristiwa tu. Namun rahsia sebenar hanya terbongkar baru-baru ni ketika kami adik-beradik berkumpul di hari raya. Izzat yang kini dah dewasa, dia buka cerita. Bila dia buka cerita, membuatkan bulu roma kami ni semua berdiri tegak. Kata Izzat, korang ingat tak malam yang anjing menyalak dekat depan pintu tu? Korang ingat anjing tu nak masuk rumah kan? Tanya Izzat dengan nada yang serius lah. Jadi kami pun mengangguk lah kan. Bukan dia nak masuk rumah. Sebenarnya kan, anjing-anjing dekat luar tu bukan nak masuk. Mereka menyalak sebab mereka nampak apa yang ada dalam rumah kita masa tu, sambung Izzat. Masa aku menangis pandang tangga tu, tahu apa aku nampak? Aku nampak satu lembaga hitam yang sangat tinggi. Tinggi betul. Dia pegang tongkat kayu yang panjang, tengah turun perlahan-lahan dari tingkat atas. Setiap kali kaki dia mencecah anak tangga, bunyi cakaran dekat pintu makin kuat. Lembah tu berhenti dekat tengah tangga. Dia perhatikan aja kita yang tengah ketakutan dekat bawah ni. Kata Izzat. Aku terkedulah. Patutlah Izzat menangis luar biasa malam tu. Rupa-rupanya anjing-anjing dekat luar
dia tengah memberi amaran tentang hantu bertongkat yang sudah pun berada dalam rumah bersama kami. Astaghfirullahalazim. Jadi, kami ni mendiami rumah tu selama hampir 1 dekad sebelum berpindah selepas ayah pencen. Walaupun banyak gangguan yang kami lalui, rumah tu tetap menjadi sebahagian daripada sejarah hidup kami. Mungkin benar kata orang, rumah lama yang berdampingan dengan masjid dan kubur ni mempunyai penghuni. Asalnya sendiri yang hanya ingin, penghuni asal yang hanya ingin memerhati tanpa dijemput. Sekian saja perkongsian saya. Jika ada kesempatan dan Bro Fai sudi approve, saya akan ceritakan pula kisah suara mengaji di tengah malam. Okey, Bro Fai tunggu. Yang pernah dialami oleh kakak saya. Yang ikhlas, Rina. Sekian. Terima kasih. Baik. Kita pergi kepada kisah yang keempat. Kisah yang keempat ni adalah mengenai sumpahan penghuni terakhir. Macam mana kisahnya ni? Assalamualaikum semua para penonton dan pendengar Malam Mistik Bro Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak kongsikan satu rahsia gelap yang tersimpan kemas di asrama lama aku yang terletak di pinggir sebuah bandar kecil di Perak. Di Perak. Kalau korang masuk ke dalam 3B, kalau korang masuk ke dom 3B, ada satu almari besi berwarna hijau lumut yang diletakkan betul-betul di sebelah pintu. Almari itu berkunci rapat dengan rantai besi tau. Dan tak ada siapa dibenarkan menggunakannya. Ini adalah sejarah hitam di sebalik almari nombor 44. Kisah ni bermula sekitar tahun 2012. Danish bukan nama sebenar. Merupakan pelajar tingkatan 1 yang berasal dari Sarawak. Jadi oleh kerana jarak yang jauh, Danish ni jarang pulang ke kampung walaupun pada hujung minggu bermalam. Pada satu petang Jumaat yang sunyi, ketika semua penghuni asrama lain dah pulang, Danish ni tinggal sendirian dia di aras paling atas. Jadi mengikut rakannya yang sempat berbual dengan dia sebelum pulang, Danish ni ketika tu sedang gigih mengemas almari dia supaya kemas dan tersusun. Namun tanpa diduga, sekumpulan penceroboh yang kemudiannya disahkan mempunyai dendam lama dengan keluarga Danish, telah memecah masuk ke kawasan asrama. Mereka menemui Danish yang sedang membelakangi pintu sambil menyusun baju. Jadi dengan tanpa belas kasihan, Danish ditamatkan riwayatnya di situ juga. Allahu Akbar. Untuk menyembunyikan bukti, jenazahnya disumpat ke dalam almarinya sendiri. Kejadian tu hanya terbongkar apabila warden menghidu bau yang sangat busuk memenuhi koridor selepas 3 hari. Apabila almari itu diompil, satu guni berisi jasad Danish telah ditemui. Allahu Akbar. Walaupun pembersihan telah dilakukan, sirap yang meresap ke dalam celah-celah besi almari itu dikatakan mustahil untuk dihilangkan sepenuhnya. Sejak itu, almari tersebut mula bernyawa. 2 tahun berlalu. Kes Danish mula dilupakan. Kerana kekurangan almari, pihak asrama terpaksa membuka semula almari nombor 44 untuk digunakan oleh Aryan. Jadi Aryan ni adalah seorang atlet sekolah yang tegap, kacak dan sangat berani. Dia tak percaya pada tahyul, namun dia mempunyai satu tabiat yang buruk. Sangat pengotor dan tak suka mengemas.
Baju kotor, sisa makanan dan buku-buku semuanya disumbat secara rawak dalam almari tersebut. Astaghfirullahalazim, ada juga panggil macam ni ya. Satu malam, sekitar jam 11 malam tu, ketika Aryan sedang bersiap untuk tidur, dia terdengar suara isakan halus dari dalam almarinya. Suaranya sayu, seolah-olah seseorang sedang merayu minta dilepaskan. Tolong, sakit, kemaskan aku. Kemaskan aku. Aryan yang berani, dia buka almarinya, tapi kosong. Tak ada apa-apa melainkan baju-bajunya yang berselerak tu. Namun setiap kali dia menutup pintu almari, bunyi cakaran kuku pada besi mula kedengaran daripada dalam. Gangguan tu memuncak apabila Aryan terasa seperti diperhatikan. Terima kasih Cik Puan. Aryan terasa seperti diperhatikan setiap kali dia membelakangi almari tersebut. Satu malam, rakan dom Aryan melihat Aryan bangun dalam keadaan mamai. Dia macam kena pukau tau. Pada jam 2 pagi, dia menuju ke almarinya. Dia buka almari dia dan kemudian berjalan lurus ke arah balkoni asrama tanpa berkata apa-apa. Pada keesokan paginya, seluruh sekolah gempar. Jasad Aryan ditemui di kawasan bawah bangunan asrama. Allahu Akbar. Walaupun pihak polis mengklasifikasikan kes itu sebagai kemalangan atau menamatkan riwayat diri sendiri, kami para pelajar tahu kebenarannya. Selepas pemergian Aryan, almari itu dirantai buat selama-lamanya. Mitos di asrama kami mengatakan bahawa roh Danish yang meninggal dunia ketika sedang mengemas sangat benci melihat almari yang tak teratur. Sesiapa yang mewarisi almari tersebut dan membiarkannya dalam keadaan kotor akan ditegur oleh Danish. Kadangkala pada malam yang sunyi, penghuni dom 3B masih boleh mendengar bunyi besi digegar dari dalam almari nombor 44. Seolah-olah ada tangan yang cuba menolak pintu tu dari dalam. Dan yang paling menyeramkan, sesekali akan terhidu bau hanyir sirap bercampur minyak wangi yang sangat kuat menusuk hidung. Hingga kini, almari nombor 44 kekal menjadi monumen bisu tentang dendam dan obsesi terhadap kekemasan yang membawa maut. Sekian. Terima kasih. Kakak Tomato. Akulah, siapa lagi? Apa khabar I Victoria? kena queue dulu sebelum orang queue. Apa khabar, sihat? Baik. Alhamdulillah. Oh, baik. Victoria ada kat mana dekat rumah? Dah lepas jogging lah tadi. Tadi pergi jogging tak? Hah? Tahu? Tadi tak tengok VT aku dalam 3 bahasa. Tak perasan. Sebab tadi agak Saya sibuk buat sikit. ketika aku jogging tu aku dalam bahasa 4 bahasa, English, Mandarin, Cantonese dengan bahasa Melayu. Alamak, memang terbaik. Tapi dia beda VT lah.
Dia beda satu-satu lah. Macam tu. Baik Victoria, kita tanpa membuang masa, apakah perkongsian yang nak dikongsikan pada pagi ini Victoria? Silakan Victoria. Ya, okay, let's go. Let's go. Okay. Ini kan macam saya cakap dengan Bro Fai kan, pasal saya fasih bahasa Cantonese. So dulu saya selalu pergi Hong Kong tau. Okay. And then memang ramailah kawan aku dekat sana tu. Ada yang kawan daripada kawan macam tu kan, sebab ngawai kau Promise nak tunjuk your face miss, dia kata. Muka aku jelek nak ke? Alah. Pakai baju tidur macam mana? Oh, Alah, betul. tengok dulu jap. Okay. Silakan. Jap, aduh Tuhan. Nak tengok my face kenapa sangatlah hai? Your face is bright like a shining moon. Kenapa lah kamera aku ini kurang bagus sikit. Tak payahlah. Next time je Next time. Okay, boleh teruskan Victoria. Okay. Sebab kenapa kuih pula? Itu gambar apa? Gambar kuih. Gambar kuih aku buat tadi. Okay. Ini sebab saya selalu pergi Hong Kong kan. Biasalah. Kita ni pakai uang bapak. Acap. Tak payah pakai uang sendiri itu okey lah kan. So banyaklah kenal kawan-kawan sana. Dan ada satu, biasalah, kalau aku iPhone 17 kau belikan boleh? Kamera aku ni yang udah lama tau, tapi bank dekat sini. I tak boleh guna phone yang baru itu. Sebab I nak tukar bank kena tukar 12 jam. I tak nak tukar-tukar, pusing kepala kan. Okay. Next time tengoklah VT aku. Tengok VT aku tu. Muka aku tu. Okay. So, satu hari saya terjumpa satu kawan lah. Ini kawan daripada kawan lah. Dia orang couple. Dan dia cerita tau. Masa tu, dia orang tahulah Hong Kong kan. Everything expensive. Dia orang sewa bilik pun kecil-kecil je. Dan kebiasaan kalau yang couple-couple ni, dia orang akan sewa yang studio tau. Dia orang agak yang sewa studio je. Memang studio dia tak kecil sangat lah. Boleh lah ada ruang tamu, ada tempat TV. So yang bahagian bilik tu dia orang akan buat macam langsir macam tu kan. Okay. So dia orang masa tengok rumah tu okey je bro Fal. Nothing's wrong tau. Dan dia orang duduk okey lah, sebab masa dia orang pindah tu dia orang pun tak seberapa cukup wang untuk nak renovate kan. Sebab tu 2-3 bulan tu dia orang duduk tu just bersih-bersih biasa lah, bersih-bersih sapu-sapu vacuum macam tu kan, tak katil tinggal. Dan lepas tinggal ni dia orang pun dah mula nak ingatkan nak renovate sikit lah. Dan first yang mereka lakukan tu, mereka nak paint rumah. Tahu? Masa dia orang nak paint rumah tu, dan dia orang perasan tahu, kalau dekat pintu depan bahagian dalam rumah tu ada azimat yang berwarna kuning. Alah biasalah profil yang letak dekat zombie tu kan. Okay. Profil nak cerita tu kan. Lepas ceritanya nanti aku cerita zombie yang letak tu lah, yang story dia macam mana. Profil hari tu tanya dekat saya kan. Ingat lagi mana tak? Tu? Zombie Cina yang melompat-lompat tu. Oh, kisah hantu Cina. Okay. So masa tu dia orang 3 bulan tinggal okey. Dan ketika tu mereka mulai nak Pandang nasi kandar, terima kasih. Dia nak paint rumah dulu. Supaya dah cantik baru dia orang nak buat yang lain kan. Sebab bukan rumah sendiri kan, rumah sewa. Dan dia orang perasan ada azimat yang kuning tu tau. Tapi dia bukan warna kuning. Dia berwarna merah tau. Dan dia orang rasa macam
Azimat ni macam kurang mengganggu, bukan mengganggu lah, macam mana dia orang nak paint kan. Benda ni datang menghalang tau, menghalang dia orang nak paint tau. Dan terfikir dia orang, ayah saya lah, có隻嘢黐住嗰度，我點樣游咧？ Okay. nanti I explain kan. Okay. 游咗又唔得，唔游又唔得，不如我拆咗先. Lepas tu dia cakap, alah macam mana lah benda ni terletak dekat sana. I nak lepas tak boleh. I kalau cat mungkin tak boleh kot. Tapi kalau tak I tak paint tu, kalau I paint tu mengganggu tau. Apa kata I buka dulu. Lepas I paint tu I pasang balik. Dalam hati dia macam tu kan. Lepas tu dia pun buka dia tu tak tanya dengan owner tau. Semestinya kalau you kena buka benda-benda ini, kita kena tanya dengan owner. Apa gunaan ajimat itu kan. Dia buka, and then biasalah orang Hong Kong ni kan, dia orang nak jimat satu Ahad, dia orang tak kerja, dia orang bukan laki bini lah, couple lah. Dia orang cat seorang lah. Memang lepas lepas pen tu kering, cat tu kering, dia orang letak balik benda tu. Dan mulalah. Tapi gangguan ini dimulai daripada si girlfriend dia. Girlfriend dia jadi pelik tau. Jadi macam orang lain. Dan si boyfriend dia rasa dia macam dia tanya lah dalam bahasa Cantonese, "Lei kisah homo, lei做咩啊？你病啊?" Dia tanya dia, "Kamu kenapa? Sakit ke? Sebenarnya kamu kikoi ke? Kenapa macam pelik je macam tu kan?" Dia tanya kan. Mama, okey ah. Dia cakap, tak ada apa-apa, okey. Tapi girlfriend dia mulai macam pelik tau. Perangai dia, malam-malam suka sikat rambut. Dan sikat rambut ni macam pelik tau. Dia orang tengah tidur malam-malam kan. Dia dalam pukul 2-3, dia bangun. Dia bangun dan boyfriend dia macam, I cakap pun I meremang. Kau dengar ni. Dan boyfriend dia nampak, kenapa girlfriend dia bangun ingatkan nak pergi tandas tau. Biasalah kan kalau malam-malam kita nak pergi tandas. Betul. Dan dia tiba-tiba dia pun tidur balik. Dan tak lama dia dengar bunyi sikat rambut. Kan kalau perempuan sikat rambut dia besar kan, yang ada macam bulat macam tu kan. Dia dengar macam ada orang sikat rambut kan. Dia pergi tengok girlfriend dia sikat rambut dalam gelap-gelap tau. Tak buka lampu. Profil. Dalam kondisi gelap-gelap. Dia sikat rambut dalam gelap. Itulah yang pelik. Kan? Kau dah kenapa? Kan? Itulah. Memang depan mirror. Kan aku tadi aku cakap ni kan. Dia tadi kan bangun. Boyfriend dia ingatkan dia pergi tandas. Biasalah macam suami kita pun tak, kalau kadang-kadang dia tengok kita bangun, dia buka mata sekejap kan, tengok kita nak pergi mana, pergi tandas. Tapi ini dia pun pergi arah dia nak pergi tandas dekat depan mirror tu dekat tau. So tapi pasal bunyi sikat rambut tu, yang perempuan tu yang besar tu, bulat tu, serak. Dan boyfriend dia tengok, what the heck? Kenapa? Macam sangkan. Dia cakap tau. Dia cakap dalam bahasa Cantonese, apa yang terjadi tengah malam sikat rambut? Cuma apa ya? Sangkan so tau fat ya muai tang le cumat ya. Dia cakap, engkau ni kenapa dah? Sikat rambut tengah malam tak buka lampu. Awak ni kenapa? Mu ya, ngau song masalah. Dia cakap macam tu. Dia kata betul. Tak ada. Saya rasa ingin sikat rambut.
tiba-tiba I tertidur, I teringin sikat rambut, I sikat rambut lah. Dan mulalah si boyfriend dia rasalah seperti si boyfriend dah rasa mesti something wrong tau. Tapi dia tak tahu berkaitan dengan azimat yang dia cabut tu, kan? Dan akhirnya esok pagi dia terus dia orang pergi kerja masing-masing, kan? Dia orang office tak sama. Dan dekat bus tu dia call owner punya rumah. Dia cakap, rumah awak ada apa-apa benda tak? Dia owner cakap tak ada. Mau konceng lah. Yang TKI tu, yang tu mau siap. Dia cakap tak ada, bersih. Sebelum awak tu ramai orang duduk. Lepas tu dia cakap, bini aku tengah malam bangun sikat rambut dalam kegelapan. Engkau cakap wajar. And then mulalah apa nama si owner ni cakap, korang tu cabut azimat yang merah yang dekat depan pintu tu. Owner cakap, ya, kita orang nak cat rumah. Sebab tu kalau rasa tak baik kalau kita cat azimat tu, lepas tu kita tarik lah. Lepas cat kita memang dah letak balik. Owner tu cakap, engkau hari ni rasanya tak patut kerja. Awak balik rumah, suruh girlfriend awak balik rumah. Saya sekarang pergi panggil perawat. Kita balik rumah tu. Balik rumah awak. Sekarang. Dia cakap macam tu. Dan si boyfriend ni pun macam, cuma kuai macam tu kan. Tapi dia buat je lah apa yang disuruh. Betul juga tau. Girlfriend tu balik, and then owner tu bawa tau perawat. Lepas tu depan rumah, dalam rumah tu letak meja, ada dupa, ada lilin, seakan-akan ada macam sembahyang besar-besar macam tu kan. Ada buah, ada macam tu. Dia cakap dia orang sembahyang, ditarik azimat yang merah tu. Si perawat ni dia tambah semula yang baru punya azimat merah dengan bacakan doa, tanah azimat tu. Dan si perempuan, si girlfriend dia tu tiba-tiba pengsan. Tiba-tiba pengsan, macam seakan-akan tak bertenaga, terjatuh dalam rumah dia. And then ketika dia bangun tu, dia tanya apa yang terjadi. I bukan dalam perjalanan pergi kerja ke? Dia cakap, I suruh you balik. Lepas tu, ini ada apa benda ni? Kenapa ada perawat, ada sifu, ada sembahyang macam ni? Lepas tu owner tu, bagi pesan. Sebenarnya rumah ni memang selama ini selamat saja sebab owner cakap dulu ada anak perempuan dia macam mana tertipu laki ke macam mana lah, macam tu kan. Dia menamatkan riwayatnya kat rumah dia dengan bakar arang, tahu. Dia menamatkan riwayat diri sendiri. Anaknya. Dia anak perempuan dia. Menamatkan riwayat anak perempuannya. Yang owner punya anak perempuan. Okey. Dia bakar arang. Kalau orang Hong Kong tu kan famous kalau dia orang nak menamatkan riwayat tanpa sakit tu kan menggunakan macam bakar arang, tutup pintu semua kan, macam tu kan. Dia orang memang ramai kes yang macam ni. Dan dia cakap akhirnya si anak ini tak sempat bawa rumah sakit, dirawat dalam 1 minggu macam tu dan tak selamat sebab dia dah terhirup banyak tau asap yang daripada arang tu. Dan dia cakap so far dia sewakan. Sebab tu sebenarnya kenapa tahu owner tu tak nak duduk tu rumah tu. Owner tu nak jual rumah itu
susah sebab orang-orang dah tahu ada kes pembunuhan bunuh diri macam menawarkan riwayat kan. Sebab tu si owner tu dia orang tak berani duduk rumah tu, dia orang pergi sewa rumah lain dan dia orang sewakan rumah ini untuk menutupi biaya sewa rumah dia yang lain. Sebab dia orang takut duduk rumah itu. Lepas tu dia cakap dia panggil si Sifu ni untuk letak azimat merah tu. Azimat dalam Taoisme itu dia ada 3 warna tau, Prophet. Kuning tu yang paling dikatakan paling ringan. Okey. Yang hijau itu menengah. Kalau yang merah itu adalah azimat yang paling kuat. Yang biasanya untuk hantu yang sangat garang. Dan kenapa tahu? Kan tadi dicakap dia lepas dia pasang balik kan? Kalau dia dah lepas, itu dah tak guna lagi tau. Dia pasang balik dah lain. Yang pasang tu bukan kita boleh pasang, kena perawat yang pasang macam tu. Betul dikatakan. Dan akhirnya diorang pun lari. Diorang pun cakap dengan owner, kalau macam ni I pun tak berani duduk lah. Tak apa kalau azimat tu dan yang perawat tu cakap kalau selama azimat merah tu you tak sentuh, you akan sama je tinggal dekat sini. But dia orang pun tak berani. Dia orang bersabar sampai 2 bulan, kemudian dia orang pindah keluar. Takut. Dia cakap, siapa yang takut? Tak takut. Kalau you tak tahu history sana, you tak takut lah, Profil. Kalau ketika you ada story, you takut lah. Kan? I pun takut juga, Profil, kan? Okay. Kita cerita sesuai permintaan Profil. Alright. Ini kisah yang kedua kan? Okay. Yang zombie melompat-lompat tu, faham? Yang zombie yang dia pakai macam sebenarnya zombie melompat-lompat tu, pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian yang dipakai oleh menteri-menteri pada masa kerajaan Cina. Zaman dinasti dulu lah. Dinasti dulu. Dan kenapa dia kongsi. Okay. 谢谢你. Okay, lepas kenapa diorang akan melompat-lompat macam tu? Macam ni. Cina ni dia ada satu macam adat. Kira adat lah, tapi kalau adat, kalau di mana kita meninggal di bukan tempat kita, bukan bandar kita, kita akan dan kebanyakan diorang akan minta dibawa jenazah dia ke kampung dia, kepada keluarga dia. Dan dulu tu mana ada transportation kan? Kadang-kadang sekali bawa 10, 11 dan yang membawa jenazah ni dia adalah semacam perawat juga, punya ilmu. Dia punya ilmu dan dia akan berhenti di rumah yang kosong tu. Kemudian kalau malam yang perawat ni akan tidur di tempat yang tak ada orang dan si jenazah ini akan bersusun berdurut sambil azimat tu tung dekat atas dia supaya dia tak kacau. Macam tu. Jadi lepas biasalah yang matilah, tapi yang si perawat ni dia kan kena tidur juga. Kalau tak tidur macam mana dia? Dan biasanya mereka akan melakukan perjalanan di malam hari. Sebab biasalah sebagai jenazah itu tak boleh kena cahaya matahari kan? Betul. Mereka ini bukan cerita hantu dongeng. Ini cerita sebenarnya. Itu yang tadi. Dan mereka
dan ketika tengah hari itu si perawat ni kan mau rehat. Dia akan cari rumah yang orang takut, tak orang berani, mungkin orang cakap ni rumah hantu. Tapi si perawat ni kan tak takut. Dia akan masukkan, dia akan tring, kan melompat tu, tring, nanti suruh belok kan. Lepas masuk ke tempat yang orang katakan keras tu, dia akan bariskan tu. Yang orang lompat sifu bawa loceng jenazah. ni dia kata. Lepas tu dia akan letak jenazah tu betul-betul dipastikan tak rosak, tak hilang sesuatu, sebab dia orang kan dibayar ni ceritanya. Si sifu yang membawa jenazah balik ke kampung tu dibayar tau, bukan free. Lepas tu dia pastikan, lepas tu tengah hari tu, pagi dengan tengah hari tu sifu tu tidur. Dan kalau hari dan malam mereka mula keluar. Kan dulu, zaman dulu tu kalau pukul 7-8 malam orang dah tak keluar rumah kan. Betul. Zaman dulu-dulu kan. Betul, orang dah dulu. dekat rumah dalam. Di mana orang dah nak mula tidur, dia orang mulai keluar. Dia orang macam tu lah, tekan lonceng, ting, ting. Nah, sekali dia lonceng tu, si jenazah yang ditambalkan azimat tu akan melompat. Sing, dia melompat sekali menggeser. Sampai macam tu. daripada sing itu sebenarnya lonceng tu sebagai suruh dia orang melompat. Sebab dia orang kan dah mati. Dia orang tak boleh berjalan. Dia orang hanya boleh melompat. Tapi bukan kerana kaki dia terikat, bukan Tak. Bukan Tak. Bukan terikat. Tak diikat pun. Dia just memang dia bukan manusia, dia tak boleh jalan kan. Dia melompat je kan. Dan macam pocong lah kan. Pocong pun tak boleh jalan kan. Tapi kaki dia pocong terikat. sebab diikat. Kalau ini dia tak terikat, tapi dia memang tak boleh. Dia bukan manusia kan. Dia dah jenazah. Dan dia orang akan terus macam tu. Pagi dia orang rehat, malam dia orang akan jalan sampai satu bandar, contohnya ada pesanan 10 jenazah kan. 10 jenazah. Contohnya nak hantar ke Perak kan. Contohnya lah, contoh kan. Bido 1 orang. Dari KL lah dia melompat cari, kalau tengah hari dapat cari tempat yang keras orang tak berani. Lepas tu dia sampai Bido, dia tengok alamat, okey. Sampai Bido, dia akan melompat sampai depan rumah orang itu. Dia akan serahkan, ini jenazah siapa-siapa engkau yang meninggal dekat mana-mana. Contohlah dekat KL. Sekarang dah saya hantar balik, bayar. Dibayar. Ibaratnya Bro Fal, ini sebenarnya bukan palsu tau. Nenek I cerita dekat Cina Yalah, dekat Cina sana memang ada. zaman dulu kan tak ada van jenazah. Nenek saya cakap tu cerita sebenarnya memang bukan Memang betul cerita ni bukan dekat program je. Tapi kan betul benda ni bukannya dia menyerang macam dalam filem tu, bukan lah. Tak adalah. Tak ada. Bermakna yang dalam filem tu dia cuma macam lakonan sajalah kan. Macam tu lah. Kan. Lepas tu sampai, contohnya I dah hantar sampai Bido kan. Destination aku hari ni, destination aku ni Perak. Contoh kan. Sampailah Bido. I tengok alamat rumah dia. Okay. Hello, tok. Lim punya house kah? Ini you punya jenazah, you punya bapak punya. Mari pai. Ini sudah saya hantar. Mari. Pengok Chin. Suruh bayar kan. Betul dia memanglah dari zaman dia dulu. pun masuk. Dia pun masuk rumah. Lepas tu kalau dah sampai rumah, dia akan buka azimat tu dan mayat tu akan tertidur. Dia orang akan bawa masuklah dekat dia orang akan, orang keluarga dia akan bawa masuklah. Maknanya tugas dia dah selesai, azimat tu diambil balik. Mana masa benda tu melompat, mata jenazah tu terbuka ke tertutup? Tertutup lah. Orang tertutup mati. lah. Aduh. Yalah mana dah tahu kan.
Tertutup lah, dia orang mati ya. Dia tak ada menyerang ke. Saya tanya nenek saya lah. Ada menyerang mana? Ada menyerang tu kecuali lain cerita itu kalau ada dukun yang letak ilmu. Kalau tak dia kalau jenazah biasa tak ada, atau dia ada jenazah ini dibunuh dengan cara yang sangat jahat dan dia memiliki dendam yang teruk macam tu. Azimat namanya. Jangan cakap BUNUH ya. Nanti kena. Dia macam dia macam kena siksa, dia ada dendam. Itu BUNUS tu kena. Dia mungkin dia ada dendam lain, itu lain cerita. Kalau dia kebiasaan dia meninggal biasa memang okay, nothing wrong. Lepas tu atau dia kena tikam banyak sirap peluang, tu lain cerita. Atau dia kena ROGOL macam tu. Kalau tak ada biasa. Kemudian sampai ni DCSM bila dah selesai kan, keluarga tu mulalah sediakan funeral kan. Sebab dulu kan tak ada phone, tak tahu kan. Dia orang memang dah tahu kalau dia orang kan guna surat menyurat tu. Dan surat tahu kalau ada keluarga dia meninggal dan tengah perjalanan ke sana, tapi tak tahu bila sampai. Dia orang dah siapkan yang funeral macam baju untuk yang si keluarga funeral. Dan kemudian dia orang jalan-jalan lagi. Kemudian sampailah Ipoh. Dan Ipoh dia cari alamat dia, kemudian diserahkan keluarga dia. Macam itulah seterusnya. Nanti dia sampai Taiping, tengah hari dia istirahat, malam dia tidur sampai Taiping, sampai Penang macam tu. Lepas selesai, setiap dia menghantarkan jenazah itu, mas bayar. Ni kata AJ kata apa? Ada lagi cerita tu waktu arwah tu ditanam mendiang lah kan. Arah feng shui mesti tepat kalau tidak ada musibah berlaku. Kalau tidak, ada musibah akan berlaku katanya. Tak. Sebenarnya feng shui ni macam ni. Okay, saya jelaskan Orang dulu kenapa dia orang tak akan dibakar. Orang dulu-dulu tu memang ditanam macam orang Islam. Tapi perbezaan dia dengan orang Islam, orang Cina ni percaya feng shui. Feng itu adalah angin, shui itu adalah air. Di manakah feng shui itu menentukan kekayaan anak cucu dan kehidupan anak cucu. Karmini, salam sejahtera Karmini. Terima kasih hadir. Macam ni tau Prophet. Prophet macam ni. Kalau seandainya kalau feng shui itu tak akan feng shui salah itu boleh jadi menyebabkan musibah, kematian keturunan susah mendapat keturunan dia susah mendapatkan keturunan selanjutnya, mungkin betul. Tapi ada satu lagi, kalau feng shui itu rosak tu kena terus diperbaiki, tak boleh ditunggu. Contoh, ada keretakan dalam feng shui itu, kan? Keretakan dalam feng shui itu, dia orang kena tambal. Dan kebiasaannya, dia orang akan bagi mimpi. Contohnya, contoh nenek saya, nenek saya ni kubur dia tenggelam sebab kemungkinan hujan besar atau apa, dia punya keranda jatuh ke bawah, terpisah. Jadi tanah dia jadi tenggelam ke bawah. Dan kalau ikutkan feng shui Cina, tanah yang di belakang tu kena tinggi sama tinggi dekat feng shui. Dia kena macam tinggi bentuk gunung tau. Macam gunung. Dan dia tak boleh tinggi daripada nisan, dan dia harus lebih bawah daripada nisan tu sedikit, tapi bentuk dia harus seperti gunung macam tu. Macam gunung. Dan ketika itu
abang saya diberi mimpi kalau kubur nenek saya itu tanah dia runtuh, dan kemudian abang saya pagi hari terus suruh pekerja saya pergi pekerja saya pagi pergi je, memang betul. Sebab dia kubur kongsi kan antara kakek saya dengan kubur yang 2 orang kan. Tapi kakek saya meninggal pada usia 50 sekian. Nenek saya meninggal pada usia hampir 90 kan. So ini jadi yang bagian kakek saya okey, still utuh. Yang bagian nenek saya dia macam tenggelam dan ada lubang tahu. Dan terpapar dengan cahaya matahari itu tak boleh. Kalau sama je lah, kita Islam pun jenazah itu kalau dah dikuburkan mana boleh terpapar cahaya matahari kan. Sama lah. Dan akhirnya kita panggil lah tukang feng shui. Dia orang akan tanam letak tanah, tutup balik. Kemudian dia orang akan tanam rumput-rumput yang cantik. Ada yang terpulang, ada yang tanam bunga. Kalau bagi ayah saya tu kita tanam bunga-bunga yang cantik. Bunga-bunga yang berwarna putih dan yang banyak daun kecil-kecil macam tu kan. Terpulang kepada kesukaan tengoklah terpulang kepada anak cucu suka bunga apa. Ada yang suka, dia orang sembahyang menggunakan nanas kan. Lepas tu kepala nanas tu dia orang potong, dia orang tak potong tahu. Dia orang kopek macam tu, lepas tu kepala nanas tu dia orang akan letak belakang kubur tu. Macam ditanam. Kalau dikatakan nanas tu akan tumbuh dan menjadi nanas betul tu dikatakan laki. Kalau itu ikut orang Hokkien. Kalau orang Cantonese dia tak selalu kalau kita orang Cantonese tak seberapa menggunakan nanas. Kalau orang Hokkien suka nanas sebab ong lai. Kalau nanas tu kan ong lai. Ong lai tu maksudnya ong mari kan. Kalau nanas tu kan nama ong lai kan. Nama dia ong lai. So ong mali macam tu. Kalau Cantonese tu dia lain lagi kan. Tapi adalah orang gunakan tu. Feng shui tu memang betul seperti yang AJ Sony cakap, betul. Tapi kebiasaannya kalau untuk yang pembuat feng shui ni profile, dia orang dah ada pengalaman, kecuali kita salah pilih orang. Dan kebiasaannya kita akan mencari orang yang kita boleh percaya untuk membuat feng shui itu. Contohnya kan kita adalah kenalan-kenalan, kita akan tanya siapa yang boleh dipercaya untuk buat feng shui. Tapi zaman sekarang dah berubah je, profile. Sekarang orang lebih banyak bakar. Kalau bakar tu tak payah feng shui. Bakar tu dia lepas ibaratnya yang tanam tu banglo atau rumah teras. Kalau yang bakar tu ibaratnya tinggal apartmen kan. Kan? Letak nama, gambar macam tu kan. Ibaratnya apartmen. Tengoklah. Kalau orang yang kaya sangat, dia akan tetap kepada banglo dia. Kalau orang yang biasa-biasa, dia orang akan pergi ke apartmen lah. Kalau saya lain, Rufat. Saya kalau meninggal, saya dah pesan dengan suami, saya akan dibakar dan kemudian saya akan letak di pokok yang ada dekat Xiao En atau Nirwana kan. Dia ada tempat yang kosong tu, letak dalam tu dan tak ada nama, tak ada gambar, tak ada apa. Nanti kalau saudara mara nak datang tengok saya, just pergi sana lah, baca doa dalam hati. Sebab kita nak saya ni nak macam go green. Tak payahlah benda, kita dah mati, tak payahlah benda itu buat besar-besar. Kita kalau boleh kita selamatkan bumi dengan yang sederhana je. Kalau itulah kan. Sebab saya tak ada anak kan, tak perlu benda tu. Buang laut. Buang laut itu memang ada pilih hari, sama.
Buang laut tu ada pilihan hari. Tapi dulu tu memang ramai orang buat buang laut profile. Tapi ramai yang lepas dibuang ke laut tu mimpi kalau dia orang sejuk sangat. Oh, Dulu. Kau dulu macam tu tu. kan? Ini cerita mak saya mendiang mak saya. Mendiang mak saya cakap dulu ramai orang buang laut. Dan ramai orang pun dapat mimpi tau. Dia cakap tolong bakar pakaian ke, bakar apa ke, sebab dia cakap sejuk gila, dia cakap tak boleh tahan. Dia cakap sejuk gila, tak boleh tahan. Sebab kan dia orang tabur ke air kan, air tu mesti sejuk lah kan, dikatakan. Dan saya pernah tanya kepada si Sifu tu, apa solusi kalau ketika kita tabur ke laut tu. Lepas tu kalau ada mendiang yang bagi mimpi sejuk tu, kita akan buat sembahyang lah, dia cakap. Dia buat sembahyang untuk dia, tak tahulah macam mana, si pakar je lang tahu, kita bukan pakar kan, kita tak faham. Memang adalah. Tapi sekarang ni orang lebih banyak ke dan sekarang kalau tak silap saya, Xiao En dengan Nirvana juga baru promote yang untuk ditanamkan. Dia macam ni tau. Dia macam satu tempat bulat, tanah kosong. Dia satu tempat bulat. Lepas tu dia buat lubang. Dia akan letak tembikar dalam tu. Tembikar yang bentuk macam panjang. Macam tu kan. Panjang. Lepas tu nanti lepas bakar, abu itu akan letak dekat sana. Kemudian dia ada satu tutup yang di atasnya rumput, dia akan tutup macam tu. So tak ada nama, tak ada nama, tak ada gambar. So kita datang kalau kita ada saudara mana datang, kita akan bagi doa aja. Sebab itu cara yang terbaik lah. Kalau terpulang. Saya tak boleh cakap itu cara terbaik, itu cara terbaik menurut saya, Bro Fai. Kalau belum tentu cara terbaik buat orang lain ya, Bro Fai, kan betul. Kalau bagi saya, first saya tak ada anak. Kalau saya mati pun bukan ada orang ingat saya pun kan dalam hati kan. Janji saya ada tempat untuk ibaratnya rumah lah masa depan kan. Apapun bentuk dia, janji saya ada rumah masa depan. Kalau boleh kita save the world. Kalau bagi saya lah, bagi orang lain mungkin tak sama kan. Itu terpulanglah kepada yang masing-masing orang. Tapi kalau orang kaya, kalau tak silap saya lah, sampai sekarang dia orang mesti akan tetap dengan tanam dan beli tanah. Tahu profil orang kalau yang bakar tu murah, dalam ribu-ribu boleh dapat. Kalau orang yang beli tanah tu, apalagi yang dekat Xiao En kan Nirvana tu, ambil kalau meninggal tu ambil 50,000, 100,000, 200,000 pun ada. Tanah tu beli, profil. Beli. Bukan tanah wakaf macam orang Muslim tu kan. Kalau ada orang sumbang tanah wakaf kan. But orang Cina tu sebab maya. Sebiji rumah kan. Profil, orang Cina ni beranak pun mahal, makan pun mahal, kahwin pun mahal, mati pun mahal. Itulah. Betul. Saya pun pernah dengar macam tu juga. Itulah. Ada apa-apa nak tanya lagi ke? Atau siapa nak tanya ni? Saya jawab semampu saya. Saya bukan pakar tapi saya tahu. Sebab saya dari kecil ni saya selalu ikut ayah saya kan. Ayah saya selalu buat amal untuk orang yang tak mampu tu kan, profil. Macam meninggal tak ada orang uruskan, ayah saya yang uruskan. Saya selalu ikut macam sebab saya tahulah pasal-pasal sikit ni. Sebab macam ayah saya meninggal tu, profil. Ayah saya minta tempat yang kecil tau. Lepas tu kita macam kenapa ayah minta yang kecil, kita marahkan. Ayah ni bukan tak ada wang, ayah punya dua kedai. Masa dia belum meninggal lah, dia pesan. Kalau ayah meninggal, jangan letak tanah yang besar-besar Tanah tu kalau engkau yang
korang yang mau beli yang besar-besar, sisakan berapa untuk orang yang susah. Dia cakap, kita dah mati kita dah mati tinggal nama je. Tak payahlah betul. besar-besar kan. Ramai orang butuh tanah kan. Kalau korang nak juga yang beli besar, tak apa. Uang tu, saya ambil kecil je. Uang tu korang sumbangkan kepada orang yang funeral tu untuk supaya orang boleh disumbangkan ke orang yang tak mampu. Dikatakan macam tu. Itulah. Itu je lah. Okey, Victoria. Terima kasih banyak di atas perkongsian Victoria. Tak apalah lain kali itu. Lain kali itu. Sebab mungkin ada orang lain yang lagi nak main ni. Okey, ajar sikit Memang kalau baju merah, kalau dipakaikan baju merah itu memang ada dendam. Betul. Itu untuk membalas dendam. Okey, next time kita sambung. Okey. Okey, terima kasih banyak Victoria di atas perkongsian. Saya doakan semoga Victoria dikurniakan kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan Victoria dan keluarga. Ya? Amin. Amin Taufiq. Sama saya doakan profil semoga hajat kita menjadi orang kaya dikabulkan. Mimpi. Tak apa. Kalau orang Kong tong yang kong mau ke yang naik hamyi. Kalau orang yang tak ada mimpi itu adalah ikan masin. Kita bukan ikan masin. Kita orang yang punya impian besar. So kita doakan semua daripada kita sini. Yang penting sangat diberikan kesihatan tubuh badan, rezeki, dan yang penting hajat yang kita inginkan semoga lah terwujud, termasuk saya kan. Amin. Dan penting kita disayang keluarga. Amin. Betul. Bye bye. Baik, bye bye Victoria. Okey, saya minta izin untuk turunkan Victoria. Okey, bye bye. Terima kasih, kita jumpa lagi. Oi, Bro Fai ada cerita. Okey. Sebelum kisah yang terakhir ni, Bro Fai nak cerita sikit pasal semalam lah. Okey. Semalam, okey, untuk AJ mungkin AJ baru kali kedua dan hari ni kali ketiga AJ naik dekat live Bro Fai kan. Sebenarnya dah banyak kali, dah beberapa kali sebenarnya Bro Fai buat live dekat luar. Mana kalau kat luar tu memang cerita seram outdoor lah kan. Memang kadang-kadang ada juga gangguan mistik yang berlaku ketika Bro Fai buat live dekat luar tu, tapi tak sekuat semalam lah. Semalam Bro Fai tengah bercerita tu, Bro Fai memang tak nampak apa-apa figura pun tau sebenarnya, tapi memang bunyi itu memang sangat kuat kan, daripada arah belakang surau tu memang sangat-sangat kuat bunyi dia. Bunyi macam orang macam orang marah lah, orang marah menghentak-hentak barang kan, bunyi orang berjalan apa semua kan, memang ada bunyi. Tapi yang yang menonton live semalam tu ada mengatakannya dia nampak ada kelibat perempuan mundar mandir belakang Bro Fai. Lepas tu ada yang bertanya juga, Bro Fai semalam isteri ada teman ke? Sebenarnya kalau Bro Fai buat live kan cara Bro Fai tempat tu nampak pelik, macam orang marah, hantu hitam besar AJ kata kan. Ada lampu kelip-kelip tu bukan lampu tu sebenarnya betul lah. Di belakang Bro Fai tu awan yang macam guruh macam hari nak hujan tu, itulah dia sebenarnya kan. Itu memang pemandangan yang original, bukannya penata lampu ke spotlight ke, bukan, memang yang original. Dan ada orang nampak lah benda mundar mandir belakang Bro Fai. Lepas tu ada pula yang mengatakan yang Bro Fai ni ditemani oleh isteri masa Bro Fai buat live outdoor ni. Sebenarnya tak. Bro Fai kalau buat live outdoor cerita seram memang Bro Fai akan bersendirian, berseorangan. Jadi ada yang mengatakan dia dengar suara perempuan dekat sebelah Bro Fai. Itulah. Lah tengok riak wajah, saya rasa takut. Wajah siapa?
Mana pernah bawa isteri kalau live kat luar kan, betul kan. Takkan kita nak bawa isteri kita pula kan. So apa ni, isteri memang dah tidur lah kan. Kita buat live sorang-sorang lah dekat luar tu, untuk mendapatkan dia punya vibe dia, untuk mendapatkan dia punya keseraman itu kan. Wajah dia profile bukan soal takut apa lah kan, bukan soal takut apa, sebab dia macam ni tau. Profile dah terlibat dalam bidang paranormal ni kan, dah lebih kurang dalam 20 tahun dah ya, 20 tahun Profile dah menceburkan bidang dalam bidang paranormal investigate ni lebih kurang 20 tahun. Lepas tu bila kata umur dah meningkat dan naik umur dah meningkat dan naik dekat 5 siri ni, Profile dah tak larat lagi lah nak buat live, nak buat para. So Profile berhijrah ke bidang yang lebih ringan, iaitu bercerita kisah seram. Abang dah nombor 2 tahniah. Nombor 2 tu apa benda tu? Saya Profile tak faham apa abang dah nombor 2 tahniah. Tak faham. So Profile berhijrah lah ke pencerita kisah seram. Tapi walaupun tugas ni ringan kan, tak macam kita pergi para kan, kadang-kadang ada cabaran-cabaran dia kan. Apabila kita bercerita kisah-kisah seram ni kan, melibatkan kisah benar, mungkin kisah-kisah tu ada dia punya apa nama tu, macam curse dia tertentu kan. Rakan nombor 2 yang selalu buat live. Okey. Tak tahu, Profile tak tahu macam mana nak tengok. Kadang-kadang diganggu juga. Kadang-kadang diganggu. Tambah-tambah lagi memang kita cari hal lah kan. Kita buat cerita seram dekat luar di tempat yang memang ada sejarah dia. Itu lagi menambahkan lagi vibe keseraman, dan jangan hairan lah kalau kita diganggu kan. Profile pernah tahu, Profile buat satu tempat yang dikatakan pernah ada penampakan nenek-nenek lah, orang kata lah kan dekat situ kan. Profile buat live kat situ kan, bau wangi, lepas tu datang bau busuk, lepas sampai satu masa tu, sampai satu tahap tu kan, Profile tengah bercerita macam ni kan, Profile tengah bercerita ni, tiba-tiba Profile punya phone ni tercampak. Pernah sampai tahap itu, tercampak handphone ni sendiri. Jadi bila dah handphone kita tercampak tu dengan sendirinya kan, terus kemas lah kan, terus kemas. Terus masa tu siapa yang menyaksikan yang menyaksikan salah seorang yang pernah menyaksikan adalah Misty Bongster. Dia sendiri pernah menyaksikan yang Profile tengah buat live tu, handphone Profile tercampak dengan sendiri. Kalau tak percaya boleh tanya Misty Bongster. Bila kata apa ni, handphone tu dah tercampak, apa mana dia dah betul-betul marah lah tu kan. Ada lagi gambar kan, Profile tengah buat live outdoor kan, tapi bukan tempat yang biasa lah, tempat lain lah kan. Ada rambut dekat sini ni. Tiba-tiba rambut Profile jadi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sihat bang? Sihat. Ni nak tanya ni, dah check ke? Apa dia? Dah check ke video tu live semalam tu? Saya baru download. Lepas tu belum check lagi bang. Belum check lagi. Bagi saya masa sikit lah bang. Ya. Tu lah nak pastikan benda tu betul tak betul yang saya dengar. Memang tadi siang lah saya dengar macam sekali lalu kan, memanglah ada bunyi-bunyi dengar tu semua kan, tapi cuma penelitian tu belum buat lagi bang. Ya. InsyaAllah tengoklah besok ke kan. Tengok macam mana. Pelan-pelan saya buat bagi masa sikit Okey bang, apa khabar, sihat bang Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Okey bang, apakah perkongsiannya bang pada pagi ni bang? Silakan bang. Perkongsian ni banyak cerita mak saya kan.
merawat seorang pesakit yang gunakan susuk susuk. Okay, hari tu kan saya ada cerita pasal yang susuk yang 3 yang kat badan tu kan. Ufai ingat kan? Okay, yang ni pula Ingat. okay, ini seorang gadis. Okay, dia umur dia lebih kurang dalam 21-22. Muda lagi. Tapi sebabkan dia punya atuk ni pengamal ilmu susuk, jadi dia telah memaksa cucu dia yang gadis ni untuk pakai susuk. Uish. Main paksa-paksa pula ni. Main paksa. Allah. Okey. Dia salah satunya sebab atuk dia ni sebab salah satunya sebab dia akan cari cucu yang pertama atau cucu last untuk jadikan pewaris ilmu diorang. Yang dia ni pula kiranya cucu yang terakhir lah. Okey. Jadi dia dipilih sebagai cucu terakhir. Syaratnya kau kena pakai salah satu susuk kat wajah. Tujuan dia, tapi tusuk dia bukan tusuk sebab kecantikan apa. Tapi susuk untuk ilmu tu senang diwarisi. Bermakna atas tujuan itulah. Bermakna dia masuk ke dalam badan cucu dia tu untuk diwarisi untuk generasi yang seterusnya macam tu. Benda tu. Dan cucu ni masa dia masukkan umur tu masa umurnya 16 tahun. Ketika umur dia 16 tahun, maksudnya kata 4 lah time tu. Susuk tu susuk apa bang? Susuk cantik ke? Bukan susuk cantik. Habis? Dia orang panggil, kalau orang Jawa panggil susuk keramat lah. Susuk keramat. Atas tujuan apa tu susuk tu? Tujuan yang saya kata tadi lah. Ilmu yang tu, untuk orang, untuk dia buat susuk tu senang masuk. Senang. Benda tu senang mengajar dia. Macam mana nak buat susuk ni, jenis susuk ni. Macam tu pun ada ya? Orang lain tu memakai. Baru pertama kali dengar susuk yang jenis macam ni. Okay. Kita jarang pasal susuk ni sebenarnya banyak. Tapi jarang orang nak cakapkan susuk keramat ni. Pasal apa? Susuk keramat ni biasanya pengamal ni biasanya kat Indonesia je. Jarang kat Malaysia, jarang. Tak banyak. Nama dia tu susuk keramat susuk keramat. Kalau kat Indonesia tu banyaklah orang mengamalkan susuk keramat ni. Tapi susuk keramat ni biasanya diamalkan oleh keluarga-keluarga yang ada ilmu susuk. Okey. Baru faham. Untuk jadi bang, lepas tu apa yang terjadi tu bang? Selepas umur dia meningkat masuk 22 tahun ni, hubungan dia dengan lelaki-lelaki lain ni tak kekal lama tau. Panas lah kan? Dia satu hari kalau dia bertunang pun tak sampai 2 minggu putus. Memang orang tengok bola. Seram dia menjigit punya tengok bola. Orang tengok bola biasalah. Bermakna dia bertunang pun tak lama lah Biasa ni kalau orang panas-panas macam ni pun kurang-kurang ni dalam 2 bulan 3 bulan akan putus kan. Ni tak sampai 2 minggu, seminggu 2 minggu putus. Ini panas atau betul ni. Atau berkawan dengan lelaki lain pun, lelaki pun takkan kekal lama dengan dia. Apa? Benda tu berdamping dengan dia kan. Dan memang dah berdamping dah. Memang mengikuti jejak dia. Kedua sebab apa, dia perasan setiap waktu setiap bunyi azan je kan, dia terasa macam panas di wajah. Maksudnya panas tu kan, dia bukanlah kata menjerit, tapi terasa memang panas. Macam kata orang tengah main api,
kena cahaya aba-aba tu kena kat wajah panas macam tu. Itu yang dia dekat untuk buang susuk tu setelah datuk dia meninggal. Patutnya dia kena belajar ilmu tu lah, tapi sebab apa, dia ni pun salah satu jugalah sebab keluarga Dia dapat buang lah. Dia dapat buang. nak buang juga benda tu. Sebab apa, dia telah berkawan dengan seorang ustazah lah. Ustazah tu banyak bagi nasihat, bagi tunjukkan, galakkan untuk dia buang benda tu. Tapi dia Okey bang, apa dia bang? sebelum dia nak jumpa mak saya, dia telah jumpa banyak perawat, tapi banyak perawat tak mampu untuk keluarkan benda tu. Macam dah sebati ya bang. Dah sebati. Sebab apa? Dah main darah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Dah main darah. Maksudnya kan, benda tu dah main darah. Pasal apa? Tusuk ni kan Sirap. permanen, terus permanen, kekal. Nanti bang sebut sirap memang jangan sebut bang. Dia dah main. Dia dah main Nanti saya kena susuk seminggu. Dia dah main lah. Ada tu dah main sirap daging lah, semualah. Okey bang. Tapi bila dia jumpa kan, bila dia jumpa perawat dia kata tak boleh nak keluarkan. Tapi sampailah jumpa mak saya. Jumpa mak saya ni cara ketupulan tau, bukan cara dirancang. Tak dirancang langsung pun. Kebetulan ya. Kebetulan. Sebab apa, time tu anak buah dia terseriau. Terseriau. Dia jadikan cerita tu. Nak jadikan cerita lah, terserius. Sebab apa, lepas main bola petang tu anak saudara main bola, bersuruh jumpa tu, mak saya malam tu main bola, terserius, kaki dia terserius. Lepas tu bila Saza tu datang rumah dia kan, Saza dia kata tak apa, bawa ke rumah jumpa mak saya. Sebab apa, Saza ni kira kawan juga pada beberapa kawan mak saya juga. Dia kenal lah mak saya siapa kan, dia jumpa. Kepulan dia pun ikut sekali. Tak rancang pun benda ni, tak ada rancang nak bawa apa semua kan. Kepulan bila dia sampai di rumah mak saya ni, mak saya biasalah, dia akan hidangkan air kopi apa semua kan. Kebetulan pula ada sate kat time tu. Okey. Ada sate. Mak saya bawa beli sate kan. Adalah kan, bawa beli sate tu tak kira tak banyak, tapi dalam 30 cucuk tu ada juga lah untuk kita makan sekeluarga kan. Kebetulan bak sate tu orang tak, mak saya bukan rancang untuk jamukan pada tetamu yang datang, semua dia hidang kat situ, senang kita nak makan. Bila perempuan ni tengok sate dia, kan, dia tiba-tiba macam dia menjerit. Bukan makan tau, lihat saja dia menjerit. Dia telah macam menjerit tau, macam menjerit tu. Tapi jerit tu bukan daripada luaran, daripada suara dia tau. Jerit kan daripada dalaman dia. Mana benda tu, benda yang mengampiri macam dalam keadaan takut lah, melihat sate. Padahal tak ada apa pun sate dia, makanan je pun, bukan. Dia tak makan pun, tak sentuh pun kan. Bila tengok dia menjerit, mak saya kata tak apa, biarkan relax dulu, tak apa. Mak saya pun biasalah suruh saya kan bawa sate ke dapur lah dulu, jangan hidangkan ke depan kan. Bawa hidangan, sempat juga saya bawa ke dapur tu, sempat juga saya bantai dua. Dia macam ni lah bang. Macam cerita labu-labi kan. Kan dia bawa gelas, dia bawa cawannya apa ni kan, bawa nak ke dapur tu, dipandang kiri kanan. Itu kan, sempat kan. Nakal Nampak juga bantai kan. Okey, faham. Lepas tu pun saya pergi depan. Depan biasa lah. Depan tu pun saya lepak kejap. Lepas tu saya buka pintu, saya pergi keluar tu misal okok. Saya misal okok, saya kata, saya tengok perempuan tu. Tak tahulah, mungkin Allah muka ijak saya tu, saya nampak kat belakang perempuan tu macam berlubang tau. Astagfirullah. Macam berlubang.
macam ada lubang Belakang macam badan dia. singa bolong tu. Lubang dia. Perempuan tu pakai baju apa bang? Dia pakai baju biasa je. Oh salam Farida. Dia pakai baju biasa. Baju macam kata orang sekarang dia pakai baju tak adalah kata sopan, tak adalah kata terlalu sopan, tapi nampak bergaya sikit lah, macam kata tahu tak macam gaun-gaun biasa yang gaun-gaun perempuan pakaian macam tu. Okey. Tapi nampak berlubang. Nampak berlubang tu belakang dia tu bersirap tak? Biasa ya. Memang bersirap lah. Biasa nampak daripada dalam sampai dapat. Kebetulan bini saya pun nampak benda tu. Bini saya tegur saya. Tapi tu bini saya masih hidup lagi. Dia tegur saya, dia kata, bang, kenapa perempuan tu belakang tu berlubang? Manalah aku tahu. Kau tanyalah perempuan tu sendiri. Mak kata tu bini Macam saya tu lah memang Farida. bini saya pun tanyalah, kak, nak tanya sikit tak? Fashion baju akak memang belakang berlubang ya? Astagfirullahalazim. Dia tanyalah pula. Dia tanya kan. Tak ada silu bini saya tu kan. Kan? Macam kata perempuan tu macam diam sikit. Tak ada jawapan tu, nak bagi jawapan tu kan. Nazif dia tak tanya akak, kenapa akak punya gigi panjang-panjang gini. Ya gigi tu tak ada nampak lah kan. Pasal kat belakang kan. Yalah. Kan. Tak apa. Lepas tu macam kata bulan bulan pula masa tu bini saya pegang tangan dia. Bini saya kan tangan dia sejuk macam orang nak mati. Astagfirullahalazim. Sejuk macam dah mati. Tahu tak? Orang dah mati kita tahu sejuk macam mana. Abang Jaya mesti tahu kan. Sejuk macam mana kan. Sejuk macam tu. Dan bila sentuh mak dia, terus dia pergi keluar teman saya. Biasalah teman kan dia. Dia cakap tangan dia sejuk. Mulut saya kata kan, dah dia ada benda tu dalam badan dia. Itu yang saya cakap, ada benda dalam badan dia dah. Kan? Seram lah bang. Masa tu mak saya kan dalam bilik tengah urutkan anak saudara dia. Urut kan. Anak saudara dia, rupanya anak saudara ni pun tahu benda tu. Dia bercerita kat mak saya pasal susuk tu. Cerita-cerita dia kurang dalam 40 minit, maka kita keluar. Dia pun keluar, dia kata tak apa. Sekarang ni dia panggil nak dia masuk ikut makcik masuk dalam lah. Sekejap makcik nak buat sesuatu sekejap. Tak, itulah mak saya suruh cari. Mak saya tu panggil saya ni cek kapur makan tu kat dapur lah. Memang ada lah dapur makan. Lepas tu mak saya suruh cari limau kat dapur tu. Limau berapa biji kan, 50 tu bawa ke dalam. Dan satu mangkuk kecil tu isi air. Masa beri ke dalam, lepas tu tak tahu apa berlaku kat dalam tu. Saya berubatkan dia dan benda keluar saja kan. Rupa yang kita nampak macam sebenarnya nampak dia sebenarnya cantik tau, tapi bila pakai susuk tu cahaya tu tak ada. Bila dia keluar saja wajah dia berubah, cahaya tu nampak, dan susuk badan dia yang saya kata berlubang tu hilang. Dan mak saya bagi dia susuk tu untuk ditanam. Tapi dia tanam bukan di depan rumah ni, tanam di dalam kawasan hutan. Cari yang mana semak yang jarang orang nak masuk kan, tanam situ. Dan niat dia, mak saya kata pesan kata niat dia untuk penghapus, maknanya penyuci sekali ilmu tu. Maknanya buang sekali ilmu tu kat dia. Tak ada. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang dia tetap berkawan dengan mak saya. Masih bungi lah. Dan walaupun masih itu bungi juga mak saya, sebab pun mak saya dah tolong. Allah, terima kasih Brand Butter. Dah tolong dia lah. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat jugalah. Dan malam juga dah sampai dapat juga dia makan sate.
dia start pada umur 16 tahun tak pernah rasa, tak sempat makan sate, sempat je makan sate malam tu Tapi juga. itulah kesian kesian. Benda kesian tu bila dah diturun-turunkan, lepas tu itulah cakap kan pantang. Lainlah kalau kau kena gaut kan. Kena gaut tu makan sate ayam boleh makan. Sate daging tu fikir-fikirlah. Lepas tu kuah sate dia kau fikir-fikirlah kan. Itu orang kena gaut. Ya, tu Tapi lah. Bro Fai pun kena gaut juga tau. Bro Fai pun ada gaut juga. Ada gaul Tai. Santai. Tapi tak apa. Yang penting makan ubat. Ubat lah insyaAllah. Bukan selalulah kadang-kadang kan. Kadang-kadang Yalah, apa ni mestilah. teringin kan. Mulut kata nak makan lah. Sebab doktor pun cakap. Doktor cakap apa tau? Dia cakap kata kan, awak tahu tak? Gaut ni kan, dia punya pantang dia melebih-lebih daripada orang kena kencing manis katanya. Tahu tak apa, macam-macam pantang dia. Semua benda Udang tak boleh makan. Tapi doktor, saya ni nak makan apa? Kulit roti je ke? Doktor tu boleh gurau juga dengan profil tu. Kulit roti pun tak boleh makan, nanti awak kena gaut kan. So, saya nak makan apa? Awak tak payah makan, awak minum je, dia kata. Betul-betul lah doktor ni kan. Itu lah. Itu lah cerita malam ni. Kita satu cerita lah pasal merawat orang kata. Itu pun cerita kebetulan, bukan dirancang pun. Ada Subhanallah. dirancang, ada apa tu. Mungkin pada takdirkan untuk malam tu adik saudara dia Serio tu, Allah tak nak temukan benda tu kat mak saya. Alhamdulillah lah. Tapi satu sebelum tu, sebelum habis saya nak tutup yang cerita ni. Okay. Mak saya dengar mak saya sempat juga berpesan kat dia, berpesan kat perempuan tu. Dia kata macam ni, okey, sekarang ni kau maafkan atuk kau. Kau dengan benda dengan atuk kau. Dia orang ni tak tahu apa. Diorang ni dah terikut jalan syaitan. Jadi kau maafkan saja perbuatan atuk kau. Dan amalan dia dengan Tuhan itu pulang dia dengan Tuhan tu je. Jangan kau berdendam lah. Apa-apa jangan kau dendam. Itu yang mak saya sempat pesan kat dia lah. Jangan berdendam dengan atuk dia pun. Tu je. Jangan berdendam lah kan. Itulah cerita kan. Susuk, orang kata bukan orang tu nak pakai susuk, tapi terpaksa pakai susuk. Sebab ilmu warisan dari keluarga. Itu yang kata kadang-kadang saya betul fikir juga. Masa saya tengok benda tu kan, macam kata ada juga orang yang kena paksa pakai susuk kan. Selalu saya tahu orang tu nak cari susu, nak pakai susu, ini dia paksa pakai susu. Yang selama ni kita tahu kan. Tu dia kata rupanya ada juga kes-kes ni. Cuma kes ni jarang berlaku kat Malaysia lah. Kita jarang dengar benda ni kan. Kecuali benda tu kalau banyak berlaku mungkin kita dah biasa benda tu kan. Macam profil pun malam ni baru first time dengar kan, dipaksa pakai susu kan. Tu dah baru first time dengar. Itulah saya kata. Okey, apa-apa profil. Baik Abang Zah, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Abang Zah. Okay. Saya nanti bagi kedepan kisah yang menarik kan, kisah yang penuh dengan pengajaran, penuh dengan ilmiah. Masya Allah, subhanallah. Saya doakan semoga Abang Zah dikurniakan kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki, dan dipermudahkan segala urusan Abang Azhar dan keluarga, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kan kira Abang Azhar single lah kan? Single lah sekarang ni. Saya doakan semoga suatu hari nanti dapat jodoh yang terbaik. Allahumma amin. Okey, bye-bye. Baik, jaga diri baik-baik Abang Azhar, jaga kesihatan Okey. Jumpa lagi. Bye-bye bersama jugalah. Jaga makan minum juga bye-bye Allahumma amin. Terima kasih banyak-banyak atas nasihat Abang Azhar. Kita Okey, jumpa bye. lagi bang. Okey, bye. Macam biasalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Okey bang, saya minta izin untuk turunkan ya. wabarakatuh. Okey. Okeylah.
nampaknya sampai sini sajalah perkongsian live cerita seram malam Mr. Profile daripada malam tadi sampailah pagi ni. Okey. Mohon maaf lah tak dapat nak berlama-lama sebab apa, pagi Profile nak kerja pukul 5 dah nak bangun. Lepas tu 5:30 dah pergi kerja. Lepas tu balik pun dah lewat petang, dah dekat-dekat nak maghrib baru balik kan. Jadi izinkan Profile untuk mengambil masa untuk berehat, untuk cukupkan rehat sekejap lah kan. Apa pun nanti kita akan jumpa lagi lah di hari yang lain lah. So Profile tak boleh janji hari apa yang Profile boleh buat live. Siapa-siapa yang follow Profile, anda boleh tekan notification button. Okay, kalau kata nanti bila kata Profile buat live, korang akan dapat notification. Dan bila kata korang nanti ada masa terluang, bolehlah join live Profile. Brad Nubata, terima kasih banyak, semoga dimurahkan rezeki. Dan lagi satu kepada anda, kalau macam kata hari yang Profile tak buat live tu kan, anda boleh juga ziarah channel merah Profile, channel YT Profile, di atas nama yang sama juga, Malam Mistik Profile, channel YT Profile. So dekat situ pun dah banyak dah Profile kongsikan kisah-kisah seram yang lepas-lepas lah kan dekat situ. Jadi mana yang dah tertinggal, cerita-cerita yang lepas-lepas tu, anda bolehlah ziarah dekat situ kan, boleh enjoy dekat situ sambil memandu, sambil memasak, sambil lepak-lepak duduk, boleh dengar lah kan nanti kan. Sebab apa, durasi dalam channel YT Profile tu memang agak panjang, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam lebih, dekat 4 jam pun ada kan. So boleh layan nanti kat situ, boleh orang kata boleh support Profile dekat channel tu juga. Okey, Profile nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi berada di dalam live Malam Mistik Profile. Terima kasih kepada yang tap like, terima kasih yang kepada yang dekat FYP dan share live ini Dan terima kasih juga kepada yang berkongsi rezeki. Profile doakan semoga anda semua dikurniakan kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda dan keluarga dunia dan akhirat. Profile mohon ampun dan maaf sekiranya di dalam live ini Profile ada terkasar bahasa, tersalah tutur bicara atau apa pun saja sebutan Profile ini yang telah membuatkan anda terasa atau tersinggung Terima kasih banyak-banyak Zah antara orang yang kuat support Malam Mistik Profile. Hari ni kita tak nampak Mastura kan. Kalau Mastura ada tadi, rasanya ada tadi kot. Mungkin dia dah tidur tu kan. Terima kasih Mastura, moderator Malam Mistik Profile. Apa lagi segala yang sempurna semuanya datang daripada Allah SWT, manakala Profile hanyalah manusia biasa yang banyak melakukan kekhilafan. Sebelum kita menutup tirai, jom kita sama-sama kita membaca surah penutup, iaitu surah Al-As. Auzubillah. Kepada anda yang bukan beragama Islam, anda bolehlah bertafakur atau berdoa melalui cara anda sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik. Saya dah join live ni dah 2 tahun lebih. Lama dah rupanya Zah Okeylah, kita Zah apa-apa nanti Zah boleh DM Profile lah. Okey, kita jumpa lagi di hari yang lain. Okey. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan semua insya-Allah Profile doakan semua kebaikan untuk anda semua. Kita jumpa lagi di dalam live Malam Mistik Profile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Cerita seram Malam Mistik Profile, bayang hitam terasa klasik di sebalik
panik.